وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Maksudnya, berhati-hatilah kamu daripada berprasangka, kerana prasangka adalah sebohong-bohong ucapan. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman.
Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Anda masih lagi bersama Syafiq dan Mona untuk Destinasi IKIM. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi, insyaAllah kita akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, insyaAllah sebentar saja lagi kita akan sambung kembali dengan musim baru. Fas'aluna. Betul, tanyalah kami. Okey. Untuk musim ini kita akan bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan seperti biasa, kita bawakan secara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan untuk rancangan Fas'aluna pada petang ini, Dr. Farid akan membincangkan tentang ALPA, tujuan sia-sia amalan. Kan, kalau kita lihat dari sudut amalan kita hari ini, mungkin ada yang terlupa ataupun yang kita terlepas pandang, takut jadi sia-sia. Kita akan bincang dengan lebih lanjut dalam perbincangan ini nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk para pendengar, untuk menghantar soalan maupun Fas'aluna kan, hantarkan melalui WhatsApp konti 011 29 004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, nantikan bersama-sama selepas ni rancangan Fas'aluna. Rehat seketika, kembali selepas ini. Melangkah jauh tanpa arah dan tujuan, uminan subur ini ku rasakan gersang di dalam terang kegelapan. Seakan ku hanyut di daratan, ku ingin pulang ke pangkalan. Apabila mata hati dan minda terbuka, bertandang keyakinan terhakis curiga. Putaran masa pasti menemukan jarak dan ruang bukan sempadan. Tuhanku teramat penyayang. Aku tahu kau selalu bersama. Di berbana percaya kerana doa bertitian tiap waktu dengan izinmu. Kembali ke pangkalanku dan sesaat kau biarku kesorangan. Dan sesaat bintangku jadi bebanan. Ku percaya diri ini memalukan. Ku percaya doaku yang
Korban adalah ibadah yang sangat dituntut dan paling disukai Allah ketika Aidil Adha. Ayuh sertai korban bersama haluan di negara kita dan di negara yang lebih memerlukan seperti Syria, Somalia, Kemboja, Palestin dan banyak lagi. Hantarkan kepada mereka secebis kegembiraan di Aidil Adha ini. Untuk pendaftaran, layari korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909, 011-2051-1909. Usahawan, nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Beyond kan ada. Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Beyond kan ada. Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Beyond kan ada. Beyond nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbusiness.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbusiness.com. BYOND. Beyond kan ada. Kalau esok Allah tarik nyawa kita, apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Ayuh kita kejar redha Allah dengan melaksanakan ibadah korban tahun ini menerusi kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. InsyaAllah pahala, kebaikan dan ganjaran yang banyak menanti anda. Saya ulang, daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Apa perasaan anda jika dengar anak anda menangis kelaparan setiap hari kerana tiada makanan? Kalau ada makanan pun hanya berlaukkan cili sahaja. Allah, mesti sedih kan? Lebih menyayat hati ramai anak-anak kekurangan zat sehingga perut mereka membusung kerana tidak dapat makan makanan yang berprotein. Apa kata kita bantu mereka dengan sedekah daging kurban melalui Serantau Muslim? Pahala kurban dapat, pahala sedekah pun dapat. Layari sekarang kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kuching Sarawak 93.7 FM. Iklim Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah Mona, kita nak teruskan lagi bicara kita petang ini. Kuliah kita, Alhamdulillah, kita nak sama-sama bawakan rancangan di setiap hari Rabu petang, iaitu kita ada rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Ya, Alhamdulillah. Dan hadir di talian pada waktu ini, Alhamdulillah, bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah dan merangka fellow utama Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doktor. Ya, apa khabar Mana Syafiq? Baik, Alhamdulillah. Seadanya. Lama tak jumpa Betul. 3 bulan dah ni kan tak bersua di dalam rancangan Fas'aluna. Namun Masya musim Allah, baharu ya. kita pada kali ini kembali bersama dengan Dr. Muhammad Farid. Okey, kalau musim lepas kita bersama dengan Dr. ni, alhamdulillah kita akan ada masa 3 bulan lagi bersama dengan Dr. Farid, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Boleh tonton di situ. Dan untuk pertanyaan soalan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, betul. Dan seperti biasa Mona, rancangan Fas'aluna kita ada tajuk yang kita nak bincang-bincang, yang kita nak bicarakan, okey? Ya. Dan untuk kali ini kita nak bincang dengan tajuk Alpa
tujuan sia-sia amalan. Okey, kadang-kadang kita laksanakan amalan ni doktor, kalau kita terlepas pandang, kita tersilap, tersalah, mungkin akan terkurang pula ganjaran pahalanya kan. Jadi kadang-kadang kita kena lihat dari sudut semua aspek supaya amalan yang kita buat tu akan bersih, akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun itulah yang kita nak bincangkan doktor, insya-Allah. InsyaAllah. Dan sebagai mukadimah, silakan doktor. Ya, tafadhal doktor. Ya, terima kasih. Terima kasih Maulana Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang hormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran atas limpah rahmat, kurnia, keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama-sama lagi dalam rancangan Fas'aluna. Dan insya-Allah kali ini kembali bersama-sama saya lah. Tak tahulah untuk paling kurang 3 bulan lah apa Syafiq dan Mona ya. Boleh. Dan kita cuba menyambung lah. Kalau Dr. Nick mungkin dia ada tumpuan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan mungkin kerohanian ataupun spiritual atau tasawuf. Saya mungkin akan menyentuh hal-hal yang lain, tetapi berkait dengan persoalan-persoalan yang menjadi kepentingan kita bersama pada kehidupan kita. Dan pada hari ini kita cuba melihat tajuk berkaitan dengan tujuan dan amalan ni. Alpa tujuan, sia-sia amalan. Maksudnya kalaulah satu-satu amalan, dan amalan ni bukanlah kita tumpukan hanya kepada amalan ibadat saja, Maulana Syafiq ya. Betul. Semua bentuk amalan ataupun tindakan dalam kehidupan kita, kalaulah dari segi tujuan, matlamat dan niat itu tidak jelas, dan kalau lebih buruk kalau dia niat dan tujuan itu merupakan tujuan yang tidak baik, maka sudah pasti dia akan memberi kesan kepada amalan dan tindakan kita itu. Dan saya kira ini satu perkara yang kita kena selalu ingatkan kepada masyarakat kita, khususnya umat Islam, kerana kita ini hidup dengan tujuan. Hidup kita ni ada matlamatnya, dan matlamat itu pun telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis. Dan sepatutnya orang Islam ini dia tidak teraba-raba mencari tujuan hidupnya, kerana kesemuanya telah diberikan dan dipandu oleh agama kita. Tetapi hari ini kita masih melihat pelbagai bentuk permasalahan yang berlaku dalam masyarakat, Maulana Syafiq ya. Khususnya apabila kita menghadapi PKP ini, dan sekarang ni lebih ketat lagi, diperketatkan lagi. Saya sendiri berada, kawasan rumah saya pun dah diperketatkan juga. Dan di Lembah Kelang juga kita maklum semua kebanyakannya PKPD. Maka timbul banyak permasalahan yang berkait dengan tindakan dan amalan individu dan masyarakat. Dan yang amat menyedihkan, ramai juga yang akhirnya membuat tindakan-tindakan yang amat bertentangan dengan agama, seperti membunuh diri misalnya kan. Dan kita pun dengar kes itu pun meningkat sekarang ini. Dan saya ingat itu berkait dengan tajuk kita pada hari ini, kerana masalah tujuan ni, tujuan hidup, tujuan kita berada di dunia ini. Kalaulah kita refresh, sentiasa menyegarkan kembali apa makna kehidupan ini, kenapa aku berada di sini, dan ke mana tujuan hidup kita nanti, dan dari mana kita datang. Semua persoalan besar itu kalau sentiasa diulang-ulang dan diingatkan berdasarkan pastinya ilmu, insya-Allah kita punya amalan dan tindakan itu akan lebih jelas lagi. Kita tengok Maulana Syafiq, di barat banyak buku-buku yang dipanggil self-help books, self-help books atau motivational books lah. Dekat, kalau kita tengok di kedai-kedai, dia memang yang antara yang terlaris. Kerana apa? Kerana orang sentiasa nak cari motivasi diri supaya dia boleh hidup dengan lebih bermakna. Kalau kita pernah dengar buku-buku macam Stephen Covey misalnya kan, The 7 Habits. Saya ingat itu ramailah yang baca buku tu. Ataupun kalau orang bisnes misalnya dia cari macam Rich Dad
Poor Dad, Kiyosaki misalnya. Itu buku-buku yang popular lah. The Alchemist misalnya. Dan Dale Carnegie tentang how to win people, to win friend and influence people. Ini buku-buku yang terkenal sekarang ni, tetapi kalau kita tengok Maulana Syafiq, sebenarnya buku ini semua mengandungi macam taujihat, dia nak bagi kita cara dan kaedah bagaimana untuk kita hidup ni dengan lebih bermakna dan lebih berkesan. Sebenarnya dalam agama kita banyak dah yang diajar tentang prinsip-prinsip, kaedah-kaedah. Dan hari ini atau mungkin 3 bulan ni Maulana Syafiq, saya nak tumpukan kepada kaedah-kaedah yang dalam Islam dipanggil qawaidul fiqhiyah. Kaedah-kaedah fiqh. Kaedah-kaedah fiqh yang digunakan oleh para ulama kita untuk menjadi asas kepada hukum, dan amat penting nantinya untuk kita boleh jadikan panduan untuk kita beramal dan bertindak dalam kehidupan kita. Jadi nanti di bahagian kedua kita nanti kita akan ambil satu contoh. Setiap kalau saya cadang satu sesi, hari ini kita ambil satu kaedah yang kita boleh gunakan, satu dalam amalan ibadah kita, satu lagi dalam amalan kehidupan kita. Jadi kalau dapat 3 bulan, dapatlah dalam 10 ke kaedah. InsyaAllah kita harap kita bolehlah seperti mana buku-buku motivasi itu dapat memberikan panduan dan kaedah untuk kita maju lagi dalam kehidupan kita, insya-Allah. Maulana Syafiq, insya-Allah. Kaedah-kaedah itulah sebenarnya yang kita nak guna pakai dalam mengaturkan kehidupan kita. Walaupun dugaan cabaran, tetapi bagaimana kalau hari ini kalau kita betul-betul mengguna pakai nilai agama, maka hidup kita akan ada makna. Kita lagi akan kongsikan insya-Allah. Sebenarnya motivasi bukannya di luar sahaja, dalam agama kita banyak motivasi sebenarnya. Betul. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد
laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Kita berada di rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Alhamdulillah. Dan masih bersama untuk waktu ini yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarah IKIM. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih bersama kami. Ya, betul. Ya. Kita teruskan lagi perbincangan kita untuk cerita ataupun bincang dengan tajuk apa tujuan sia-sia amalan. Dan tadi doktor ada berikan kepada kita definisi dan juga sedikit mukadimah berkaitan dengan kaedah yang boleh kita laksanakan doktor untuk menjaga amalan kita supaya adanya makna hidup itu doktor. Silakan doktor. Terima kasih. Ya, Syafiq dan Mona. Saya sebutkan tadi bahawa kita nak manfaatkan kaedah-kaedah sebenarnya yang telah digunakan oleh para ulama kita yang dipanggil qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh yang menjadi landasan untuk ulama-ulama kita mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum. Dan sebenarnya kaedah-kaedah ini boleh juga kita gunakan untuk kehidupan kita seharian, Mada Syafiq, ya. Dan hari ini saya nak ambil satu kaedah yang penting dalam fiqh ataupun usulul fiqh yang dinamakan al-umuru bimaqasidiha. Mungkin ada yang pernah dengar ini, al-umur bimaqasidiha. Maksudnya apa, Maulana Syafiq? Setiap perkara itu mestilah berasaskan dia punya maqasid ataupun tujuannya. Yang ini yang berkait dengan apa yang kita maksudkan dengan tujuan dan amalan ni. Antara kaedah yang digunakan oleh para ulama kita ialah, dia kata kaedahnya ialah setiap perkara ataupun semua perkara al-umur bimaqasidiha mestilah bergantung dan berkait dengan dia punya maqasid, tujuannya. Dan itu memang very natural kepada manusia, Maulana Syafiq, ya. Sebab kita ni manusia, kita bukan robot. Maknanya bila kita melakukan sesuatu setiap hari, apa sahaja, ianya dipandu oleh apa yang ada dalam hati kita, dalam jiwa kita. Apa kita punya tujuan, apa kita punya matlamat, apa kita punya kehendak. Semua itulah yang sebenarnya menghasilkan kita punya amalan dan tindakan. Syafiq dan Mona hari ni pergi ke radio. Betul lah tiap hari pergi ke radio kan sebagai DJ. Tapi ada niatnya tu, ada tujuannya tu kan. Kita bukannya macam robot tiba-tiba je bergerak, masuk kereta, terus jalan, berhenti kat IKIM apa semua. Sebab itu kadang-kadang ada perkara yang kita tak ke IKIM sebab kalau ada hal lain misalnya yang lebih darurat, lebih emergency, kita boleh putuskan dan kita boleh niatkan, kita boleh kehendak benda yang lain selain daripada apa yang kita lakukan. Itu maksudnya bahawa manusia itu dia beramal dan bertindak hasil daripada dia punya niat dan juga dia punya tujuan. Bagaimana para ulama kita datang dengan kaedah ni? Kaedah ni penting. Ia berasaskan satu hadis Nabi yang cukup terkenal juga yang kita biasa dengar, innamal amalu binniyat. Setiap amalan itu mestilah dengan niat. Maknanya kaedah ni bukan kaedah suka-suka je para ulama kita buat ikut dia punya dia punya suka hati dia. Tidak. Ia berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh agama, khususnya dalam Quran dan juga dalam hadis. Dan hadis yang bercakap tentang niat ni hadis yang cukup penting. Kita pun kalau hadis Al-Arba'in tu kan, hadis Nawawi tu, itu hadis pertama yang kita baca kan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berdasarkan niat. Dan dia punya asbabul wurud, ada sebab hadis tu disebutkan oleh Nabi. Kalau kita pun dah biasa dengar kisah tentang bila hijrah tu, ada sahabat yang dihijrah bukan kerana Nabi dan bukan kerana Allah, tetapi kerana dia mengikuti seorang perempuan yang disukai, yang dicintai. Jadi Nabi pun sebut, maknanya setiap amalan itu mesti dengan niat. Kalau niatnya kerana Allah Ta'ala dan kerana Rasul, maka dapatlah ganjaran kerana Allah dan Rasul. Tapi kalau niat kerana perempuan,
Dapat juga perempuan tu. Tetapi tak dapatlah apa yang dia naikkan kerana Allah dan kerana Rasul. Jadi dari hadis itu, maka para ulama membuatkan kaedah bahawa setiap amalan dan tindakan kita ini mesti berasaskan kepada niat. Apa pentingnya kaedah ini, Maulana Syafiq? Dia penting pertamanya dalam ibadat misalnya. Dalam ibadat. Ibadat itu nanti dia akan membezakan antara ibadat dengan adat. Kan? Maksudnya kalau tanpa niat, maka dia mungkin akan hanya menjadi adat sahaja. Contoh, kita ambil contoh Maulana Syafiq. Orang yang dia basuh tangan dia. Dia basuh tangan, dia basuh dia punya muka kan. Dia basuh kaki dia. Nak masuk masjid ni. Tapi dia niat dia sebab dia nak bersih, sebab tadi dia terpijak benda-benda kotor, jadi dia basuh lah. Orang macam ni nampak macam dia berwuduk, kan? Dia basuh tangan apa semua, tetapi bila dia solat nanti, solatnya tidak sah. Kerana apa? Kerana walaupun perbuatannya itu sama seperti wuduk, yang dibersihkan itu adalah anggota-anggota wuduk, tapi ia bukan wuduk kerana niatnya itu bukan niat wuduk. Kan besar tu kan, beza dia nanti. Walaupun perbuatannya itu hampir sama. Begitu juga Syafiq misalnya. Pagi-pagi tak makan, tak makan pagi tadi. Nak cepat sangat. Kata orang sibuk katakan. Kan, tak makan. Lepas tu tengah hari pun tak makan juga. Sampai petang pun tak makan. Sampai maghrib tak makan. Lepas tu maghrib Syafiq makan. Sama seperti orang berpuasa. Tapi disebabkan Syafiq tak makan tu bukan kerana niat berpuasa, tetapi sebab sibuk kan, sebab terlepas breakfast apa semua, maka walaupun perbuatannya sama seperti orang puasa, tapi kerana kehilangan satu aspek maqasid dia, niatnya dan tujuannya, maka dia tidak sama. Di mana dia memberi kesan kepada kita punya amalan ibadah kita. Okey, satu contoh tiga. Orang masuk ke masjid. Dia masuk masjid, dia rehat-rehat, Syafiq dan Muna, lepak-lepak. Tapi dia lepak tu bukan apa, kerana dia letih tadi pergi drive panjang sampai singgah masjid. Dia letih, dia lepak, dia tidur apa semua. Berbeza dengan seorang yang masuk dengan niat untuk beriktikaf misalnya. Dia nak beriktikaf, dia masuk dengan niat, dengan apa semua, duduk dia sama macam orang yang duduk lepak bila drive tadi tu, sama je duduknya, tetapi seorang mendapat pahala ibadah, iktikaf seorang lagi tak dapat apa-apa. Jadi kan banyak beza itu antara itu satu dalam ibadat itu amat penting berdasarkan kaedah tadi Maulana Syafiq ya. Kemudian dia juga nak membezakan antara satu ibadah dengan satu ibadah yang lain. Kata kalau dua-dua buat ibadat pun Maulana Syafiq, puasa misalnya tadi kan. Tapi kalau seorang berpuasa nazar misalnya, seorang berpuasa sunat, itu lain, dan yang menyebabkan dia lain itu adalah dia punya maqasid, dia punya niat. Seorang nanti akan berniat bernazar, seorang lagi akan berniat untuk puasa sunat. Kalau kena pula dalam ada yang puasa ganti lah apa semua sama saja perbuatannya, tetapi dari segi statusnya itu berbeza kerana ia akhirnya berdasarkan kaedah al-umur bi maqasidiha, innamal a'malu binniyat, asas dia, hadis dia. Setiap amalan itu dengan niat, dan setiap perkara itu dengan dia punya tujuan. Jadi kan penting sekali kaedah itu Maulana Syafiq ya. Jadi kalau kita jelas tentang persoalan niat ini, maka sudah pasti bila kita melakukan amalan ibadat itu, kita akan melakukan dengan niat yang begitu jelas, begitu kuat. Sebab itu sebahagian mazhab macam mazhab Syafi'i, Maulana Syafiq ya, mereka amat ketat sekali dalam konteks niat ini, sampai kena dilafazkan, kena ditentukan taharatnya, ta'yinnya kan. Dari zuhur ke asar ke kena disebut. Kerana kadang-kadang kita solat pun Maulana Syafiq 4 rakaat juga kan. Tapi kita keliru antara zuhur dengan asar. Dahlah semayang pun jenis last minit dah pertengahan antara zuhur dengan asar tu, 4 tu barulah semayang. Bila niat itu main sebut zuhur tersebut asar misalnya, itu tak boleh tu. Sebab kita tak ada ta'yin, kita tidak menentukan.
Memanglah sebagai mazhab kita tak perlu, tetapi manfaat ataupun hikmah mazhab yang mengetatkan itu bukan apa, kerana dia membentuk dan mendisiplinkan kita punya jiwa dan tindakan kita. Kan bagus Maulana Syafiq ya, orang yang teliti dalam melakukan apa-apa itu. Dan salah satu bukti ketelitian itu adalah dengan niat. Dan dalam kehidupan kita seharian pun, kalaulah setiap perkara tu kita jelas tentang maqasidnya, sebabnya, tak timbullah isu kita ni. Hari ni Maulana Syafiq ada orang kata saya bosanlah hidup ni. Kan, tak tahu nak buat apalah. Sedangkan sebenarnya kalau awal-awal pagi kita sudah tentukan kita punya maqasid. Hari ni aku nak capai berapa perkara. Ini yang kita duk baca dalam buku-buku motivasi ni. Benda tu yang dia tentukan, yang dia cakap. Sedangkan agama kita telah menentukan solat je dah 5 kali dah sehari kan. Dengan amalan-amalan lain sekali, banyak perkara yang sebenarnya nanti boleh kita tentukan dengan niat dan juga dengan tujuan yang baik, dan insya-Allah kehidupan kita tu akan lebih tersusun. Masya-Allah, itu dia. Hati, minda, niat, rasa, perasaan, itulah yang akan menentukan tujuan kehidupan kita. Namun kalau baik dalaman kita, maka tujuannya akan baiklah juga kan. Allah. Sebab itulah kadang-kadang ada juga yang kita katakan di sini, kalau tujuan baik, caranya salah. Kalau niatnya salah mungkin, tapi perbuatannya betul. Kadang-kadang agak tertukar dekat situ. Jadi bagaimana situasi tersebut, sama dengan soalan yang kita dapat ni Muna, dari sahabat pendengar kita yang bertanya ni. Katanya, doktor, apakah maksud matlamat tidak menghalalkan cara? Tapi kalau darurat macam mana doktor? Boleh ke kan kita ambil sesuatu ni? Nanti doktor akan berikan sedikit penjelasan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Untuk Warna Pagi, alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bersama-sama. Walaupun terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Oh Tuhan, maafkanlah. Thank you Allah for every single beat of my heart. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bekerja itu kan kita tempuhi setiap hari bagi orang yang bekerja. Kerana itu biarlah suasana kerja itu suasana yang ceria. Biar kita menjadi orang yang pertama menceriakan orang lain. Kerana itu hadirin, hendaklah kita yang pertama sekali umpamanya memulakan senyuman. Sebab senyuman itu adalah suatu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu itu ke wajah saudaramu itu adalah suatu sedekah. Tidak ada orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, ma ra'ayna aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami melihat orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan, do smile. If you smile, you will make the whole world very bright. Hendaklah engkau senyum, kerana kalau engkau senyum, engkau akan menjadikan dunia ini sangat ceria. Begitu juga akan ceria dalam suasana pekerjaan rakan-rakan, akan disenangi dan akan menghasilkan suasana kerja yang sangat harmoni dan sangat tenang. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fasal Lunar. Betul, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian saat ini yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita dengan tajuk Alpa Tujuan Sia-sia Amalan. Tadi doktor dah banyak kali sebutkan kepada kita niat penting, niat tu penting. Sebab itulah para asatizah pun berpesan kepada kita sentiasa
perbarui niat kita. Itulah niat atas tujuan ibadah bukan adat sebenarnya untuk Betul. kita nak bezakan. Dan mungkin kita nak tahulah juga doktor bagaimana kalau tujuan baik tapi caranya salah, atau kalau niatnya salah tapi perbuatannya betul. Termasuk dengan soalan yang kita dapat, doktor. Ya. Ya. Dan dengan soalan yang kita dapat pada waktu ini di WhatsApp konti 01129004 bertanya, apakah maksud matlamat tidak menghalalkan syara, tapi kalau darurat bagaimana? Ya, silakan doktor. Okey. Bagus soalan tu. Dia selari dengan apa yang kita bincangkan. Walaupun kita sebut tadi bahawa segala perkara itu dengan niat, Maulana Syafiq, tapi bukan bermaksud niat itu sahaja sudah cukup, maksudnya niat itu juga sebab agama kita ni agama yang lengkap, Maulana Syafiq. Kita tadi ada hati, manusia ni dikurniakan Allah Taala hati, jiwa, roh, yang dengan itu kita berniat. Dengan adanya roh, adanya jiwa itu kita berniat. Pastinya sebelum itu dengan ilmu lah, dengan ilmu. Sebab niat itu akan dipengaruhi oleh ilmu. Sebab ramai orang berniat tapi niat-niatnya niat yang tidak baik, Maulana Syafiq. Kerana apa? Kerana niat itu dipandu oleh keazaman dan ilmu yang tidak betul. Jadi kalau belajar perkara-perkara yang tidak baik, hobinya pun melakukan perkara-perkara yang tidak baik, pastilah perkara-perkara itu akan membawa kepada azam dan niat-niat untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Okey, bagaimana kalau niatnya betul dan baik tetapi caranya itu cara yang tidak baik, cara yang tidak syar'i, cara yang salah dari sudut agama, pun tidak boleh. Kerana apa? Kerana macam kita sebut tadi, niat itu amalan hati, tetapi kita ada juga amalan anggota yang menuruti amalan hati tersebut. Dan amalan anggota itu pun agama dah berikan dia punya cara-cara, dia punya tertibnya, dia punya undang-undangnya. Jadi dari satu segi, Maulana Syafiq, sebenarnya cantik agama Islam ini. Dia bagi kepentingan untuk berniat. Agama Islam juga beri cara untuk melaksanakan niat tersebut. Macam ibadat tadilah. Memang betul niat itu wajib di awal ibadat, sebelum semayang, sebelum puasa, sebelum haji, kena ada niat. Tetapi cara nak buat semayang itu pun diberikan juga panduannya. Cara nak berpuasa itu pun diberikan. Tak bolehlah niat dah betul dah. Nawaitu sawma ghadin itu memang hafal tapi nanti puasanya nanti orang Negeri Sembilan kata ceneke kan, dia nanti lakukan benda-benda buka yang yuk, buka periuk apa semua. Jadi tak boleh. Maksudnya itu maksud al-ghayah la tubarrirul wasilah tadi, bahawa matlamat itu tidak menghalalkan cara. Mungkin setengah orang dia berpandangan niat dah cukuplah, Tuhan terima niat kita baik. Kalau kita buat tak betul pun tak boleh begitu. Caranya pun kena betul. Dan Mona tanya tadi, sebaliknya pun macam tu juga. Kalau niatnya salah tapi cara buatnya betul pun tak boleh juga. Niatnya kerana nak menjatuhkan orang tu sebab dia nak naik jadi ketua kampung. Sorry lah, ni contoh biasa dalam kehidupan lah kan. Ketua kampung ke, ketua apa, pemimpin kelompok mana-mana ke. Tapi caranya apa? Dia saf paling depan solat, Maulana Syafiq. Dia sujud paling lama semayang. Pakainya pun dengan serban, dengan jubah setiap hari. Tapi niatnya itu adalah niat nak menjatuhkan orang dan dia nak naik misalnya. Jadi ini selari dengan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Nabi kata berapa banyak amalan yang luarannya, zahirnya nampak seperti amalan ahli akhirat, tetapi disebabkan niatnya yang buruk, dia menjadi amalan sia-sia sahaja, amalan dunia sahaja. Dan betapa banyak amalan manusia yang nampak luarannya biasa-biasa saja, seperti hal-hal biasa, hal-hal keduniaan saja, tapi disebabkan niatnya yang betul, maka dia menjadi amalan akhirat. Tapi bila kita kata amalan dunia itu bukanlah amalan yang melanggar syariat. Misalnya bawa kereta, misalnya bersukan misalnya, tapi niat itu ialah niat untuk menjaga kesihatan supaya boleh nantinya kita
menjadi hamba Allah yang sehat dan tunduk dan patuh. Nampak tak situ? Niat itu niat yang begitu murni sekali. Tapi dia buat benda biasa saja, pergi kerja, bawa kereta. Itu pun nanti martabat amalannya itu akan meningkat naik kerana niatnya itu yang baik. Tapi kalau amalan pun canggih, nampak macam level wali Maulana Syafiq tapi niatnya amat buruk sekali, mungkin untuk riak, mungkin untuk menjatuhkan orang seperti disebut tadi, maka itu tidak boleh. Jadi kalau darurat pula, soalan tadi ada kalau darurat pula. Darurat lain, sebab darurat ada kaedah. Mungkin nanti kita boleh sentuh kaedah ni pula, kaedah fiqh ini mana ada Syafiq Dia panggil ad-darurah tubihul mahzurah. Perkara-perkara yang darurat itu membolehkan kita melakukan perkara-perkara yang dilarang. Tapi hanya bila status ataupun dia punya kedudukan itu kedudukan yang begitu darurat sekali. Contoh yang biasa diberi kalau kita berada di dalam hutan misalnya, tidak ada makanan, yang ada hanyalah satu seketul daging babi misalnya, khinzir, yang tidak ada benda lain yang kita boleh makan melainkan perkara itu sahaja. Walaupun makan daging khinzir itu haram, tetapi ketika darurat maka dia dibolehkan. Tapi kena faham dan kena ada ilmu tentang apa yang dimasukkan dengan darurat, apa yang dimasukkan dengan hajiat, apa yang dimasukkan dengan tahsiniat dalam agama. Kadang-kadang yang tak darurat pun dikira darurat juga Mona Syafiq bagi alasan. Kalau saya sakit hidung saya bengkak sikit lah, saya nak kena buka puasa lah. Padahal hidung ada jerawat tu, mana ada kena mengena dengan darurat nak kena buka puasa kan. Jadi alasannya itu tak masuk akal untuk dia katakan darurat. Jadi darurat itu pun mesti berasaskan apa yang telah ditentukan. Masya-Allah. Itu dia. Kalau ikutkan tentang apa yang ditanyakan itu jelas bahawa kita kena lihat dari sudut ilmu di situ dan juga kefahaman. Masya-Allah. Sebenarnya hampir sampai dia punya pertemuan Mona. Ya, betul. Mungkin untuk waktu ini kesimpulan dan kita nak tahulah juga cara ni untuk memastikan tujuan suatu amalan sentiasa jadi baik doktor, dan kesimpulannya sekali dengan kata-kata terakhir. Baik, macam kita sebutkan tadi bahawa niat itu begitu penting sekali. Tapi macam mana kita nak memastikan bahawa niat itu sentiasa baik kan? Itu saya kata tadi, dia mesti bermula dengan yang lebih awal lagi, iaitu ilmu. Sebab orang bertindak macam-macam Mona dan Syafiq dan tindakan manusia itu semua berdasarkan kepada kehendak dan keinginan dan nalurinya. Dan naluri itu dipandu oleh keazamannya, dan keazaman itu dipandu oleh ilmunya. Jadi kalaulah ilmu itu baik, ilmu tentang benda yang baik dan buruk itu jelas, dan ilmu agama itu mendalam misalnya, dah pasti nanti dia menghasilkan keinginan-keinginan yang baik, dan keinginan yang baik itulah menghasilkan niat-niat untuk kita bertindak untuk melakukan perkara-perkara yang baik setiap hari. Jadi caranya mendalami ilmu, insya-Allah. Kalau ilmu itu mendalam, biasanya akan membawalah kepada niat yang baik tersebut. Dan hari ini cukup penting Maulana Syafiq, macam mana kita sebut tadi, dalam keadaan kita PKP, dalam keadaan kita COVID ini, banyak tindakan-tindakan yang dilakukan itu kadang-kadang dia dah hilang dia punya tujuan. Tujuan hidup hilang, tujuan dia berada di dunia ini pun dia dah tak tahu, dan mudah sangat dia buat keputusan untuk menarik nyawanya, membunuh diri misalnya. Sedangkan kalau kita jelas matlamat hidup, tapi itulah saya kata dia mesti lebih awal lah pendidikannya itu berjalan dengan baik, insya-Allah tidaklah membawa kepada tekanan itu dari segi dan ini bukan benda mudah. Saya tidak ambil benda ni secara simple. Kalau dah sampai ke tahap mental problem itu mesti kena jumpa doktor kan, jumpa psikiatris. Di samping gunakan juga apa yang diajar oleh agama kita supaya kita dapat menyelesaikan. Tapi prinsip-prinsip kaedah yang agama ajar seperti yang kita sebut hari ini, al-umur bimaqasidiha, bahawa perkara semua mesti ada maksad atau tujuannya, itu cukup penting untuk kita faham. InsyaAllah kita cuba cari kaedah lain pula pada minggu depan Maulana Syafiq untuk kita gunakan dalam kehidupan kita dan dalam
amalan seharian kita, insya-Allah. InsyaAllah. Semoga kaedah-kaedah lain juga akan terus membantu kita. Namun asas yang tadi adalah ilmu, sama-sama kita faham dan juga penuhi dada kita ni dengan nilai-nilai Islami. InsyaAllah. Moga berkat hidup kita lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Doktor, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama tonton semula di situ untuk dengarkan kembali dan juga kita boleh buat ulang kaji, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar boleh hantarkan soalan anda walaupun tak ada di rancangan Fasaluna pada waktu ini. Boleh hantarkan melalui email rancangan Fasaluna fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Kalau esok Allah tarik nyawa kita, apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Sabda Rasulullah SAW, wahai manusia, sembelihlah korban dengan mengharapkan pahala daripada Allah dengan darahnya. Bahawa sesungguhnya darah korban itu jika ia tumpah ke bumi, maka ia akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat At-Tabrani. Ibadah korban merupakan satu ibadah ta'abbudi yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban seharusnya kita lakukan setiap tahun selagi mana kita dikurniakan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun ini ayuh kita bersama kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Kita daftar dan laksanakan ibadah korban dengan membantu jutaan saudara kita yang fakir dan miskin serta tidak mampu untuk merasai nikmat hidangan daging. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Alhamdulillah, Al-Khairi Korban dan Akikah telah menganjurkan program korban selama 15 tahun. Sebanyak 35,720 sembelihan telah disempurnakan untuk diagihkan tidak kira sama ada korban dalam negara maupun luar negara. Impak dari kempen yang dianjurkan, ribuan anak-anak yatim, fakir miskin dan keluarga asnaf dapat merasai juadah daging yang sangat jarang dapat mereka nikmati. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Ketahuilah, ibadah korban merupakan salah satu ibadah yang penuh hikmah. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang bermaksud kebaikan dan ganjaran yang cukup besar seumpama banyaknya setiap ulu haiwan ternakan yang anda telah korbankan itu. Daftarlah dengan Al-Khairi Korban dan Akikah sekarang di www.kurbanasnaf.com. Air amat berharga dan merupakan bahan yang sangat penting untuk kehidupan. Kalau itu juga yang anda fikirkan, mari kita gunakan air secara berhemah. Jangan biarkan air mengalir di paip dan sinki. Sebaliknya, menutup paip air ketika menggosok gigi dan hanya menggunakan segelas air untuk berkumur boleh menjimatkan lebih kurang 9,000 liter air setahun. Apa tidaknya, kalaulah anda menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari, 3 minit setiap kali dan membiarkan pilih paip terbuka, anda sebenarnya telah menggunakan lebih kurang 5 liter air seminit, iaitu lebih kurang 11,000 liter setahun. Bukankah itu satu pembaziran? Jimat air, bil anda juga yang selamat. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلني
إليك ربي أحبك ربي أحبك أحبك ربي أحبك